Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas meneliti kandungan asal daripada berita Malaysia kini, saya mau kongsikan dengan Anda, ini identiti sebenar adun-adun yang berbincang nak minta rasuah itu. Pertama, mereka ialah yang melibatkan individu berjawatan tinggi di sebuah negeri. Itu pertama. Kalau nak tahu siapa mereka ini, kita mula tahu. Malam ini kita nak tahu dan kita mula tahu dapat meneka siapa mereka ini karena beberapa dokumen ataupun beberapa pendedahan yang kita telah teliti daripada naskah asal Malaysia kini dalam laporan awalnya. Pertama sekali, kata laporan itu ianya melibatkan, skandal itu melibatkan individu berjawatan tinggi di dalam sebuah negeri. Itu pertama. Yang kedua, clue kedua yang boleh kita teka siapa orang yang terlibat dalam skandal rasuah yang menjijikkan ini ialah ianya melibatkan pemimpin tertinggi sebuah negeri. Dengan lebih kata mudah, pemimpin tertinggi. Dalam sebuah negeri, pemimpin tertinggi yang kita tahu ialah sama ada ketua menteri atau menteri besar. Itu sajalah yang ada di Malaysia ini, ketua tertinggi ataupun pemimpin tertinggi sebuah negeri. Hanya ketua menteri atau menteri besar, kerana ia dikatakan adun. Adun ini atau ketua menteri dan menteri besar adalah dipilih daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi, maknanya kalau ikut laporan asal Malaysia kini ini, maknanya ianya melibatkan pemimpin tertinggi sesebuah negeri. Jadi adakah persoalannya sekarang ialah, adakah orang itu ialah ketua menteri atau menteri besar? Kerana menurut laporan asal ini, ianya pemimpin tertinggi sebuah negeri. Jadi kita mula dapat fikir-fikirlah, adakah orang itu menteri besar ataupun ketua menteri? Seterusnya, mereka ini adalah orang yang berpengaruh. Ciri ataupun clue yang ketiga yang dapat kita teka siapa orang-orang adun-adun yang berbincang tentang rasuah itu ialah mereka adalah orang yang berpengaruh. Maknanya bukan hanya melibatkan seorang adun, lagi pula dalam laporan asal menyebut adun-adun itu berbincang. Nanti saya cerita apa yang mereka bincang. Ia melibatkan yang mana orang berpengaruh. Perkara ketiga yang paling penting ialah ia melibatkan orang berpengaruh. Maknanya saudara-saudara sekalian, orang berpengaruh itu mestilah mempunyai akar umbi kekuatan yang betul-betul diperlukan. Saudara, seterusnya ialah kalau dilaporkan atau kalau didedahkan perkara ini dengan lebih dalam lagi atau lebih terdedah lagi, clue yang keempat ialah akan menimbulkan kesan yang besar dari segi politik dan pribadi kepada pemberi maklumat. Jadi maknanya orang ini memang ada pengaruh politik yang besar. Persoalan pertama timbul balik. Siapa ahli politik itu, adun-adun ini, dan adakah ianya melibatkan menteri besar ataupun ketua menteri, dan di mana negeri itu? Sehingga kan bayangkan pengadu atau pemberi maklumat ini sendiri tidak berani untuk melaporkan secara direct to the point kerana beliau takut akan ada kesan politik dan peribadi teruk kepadanya. Jadi dia memohon untuk perlindungan penuh. Selain itu, pemberi maklumat itu juga berkata dia sanggup menyerahkan semua bukti kepada SPRM, malah memberi keterangan di mahkamah jika dia diberikan perlindungan. Sekarang ini tiada pilihan. Apa yang pemberi maklumat ini lakukan ialah dia telah pun merayu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim
Yang mana sebelum ini Anwar Ibrahim pernah berikrar dia tidak akan berkompromi dengan rasuah dan untuk campur tangan dalam perkara itu. Maknanya hanya satu, jalan selamat dan jaminan tetap kepada pemberi maklumat ini, yaitu Perdana Menteri yang ke-10. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim bila tahu perkara ini, kita yakin dia akan bertindak dan akan membantu memberikan jaminan kepada pemberi maklumat ini. Sudah tentu Anwar Ibrahim akan orang pertama yang dahulu tahu tentang perkara ini. Kata pemberi maklumat ini, saya yakin Perdana Menteri mahu kes ini disiasat. Jadi saya mohon bantuannya, katanya. Jadi seakan-akan daripada apa yang kita baca ini, saya yakin, kata pemberi maklumat ini, saya yakin Perdana Menteri mahu kes ini disiasat. Jadi saya mohon bantuannya. Adakah ini clue bahwa ianya melibatkan negeri pembangkang? Ini hanya satu andaian kita lah, ramalan kan. Sebab apa yang dinyatakan dalam laporan asal Malaysia kini ini ialah, saya yakin, kata pemberi maklumat itu, saya yakin kalau Perdana Menteri tahu perkara ini dan dia memang berikrar untuk tidak berkompromi dengan rasuah, saya yakin Perdana Menteri mahu kes ini disiasat, katanya. Jadi saya mohon bantuannya. Maknanya ada harapan mungkin kes ini berlaku di negeri pembangkang. Mungkin di negeri pembangkang kerana belum tentu Anwar mahu kalau itu berlaku di negeri kerajaan. Kan? Walaupun Anwar sudah berikrar, tetapi daripada apa yang diklukan oleh pemberi maklumat ini, dia yakin Perdana Menteri mahu kes ini disiasat. Mungkin clue ini memberikan sedikit petanda bahwa kes itu mungkin berlaku di negeri pembangkang. Saudara-saudara sekalian, ketika dihubungi peguam pemberi maklumat ini, yaitu Izwan Azmi, mengesahkan anak guamnya bersedia untuk tampil, mendedahkan butiran skandal itu dan menjadi saksi jika diperlukan. Bagaimanapun, anak guam saya mempunyai pertimbangan tertentu, katanya. Izwani berkata dia akan hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sekali lagi untuk mengulangi kebimbangan anak guamnya untuk mendapatkan perlindungan untuknya. Perdana Menteri dalam hal ini tiada pilihan lain, melainkan segera memberi jaminan kepada pemberi maklumat berkenan perlindungan sebagai saksi. Seterusnya memastikan gejala rasuah yang nampaknya masih berlaku dapat dibenteras hingga ke akar umbi oleh SPRM, apalagi jika ia dilakukan secara berjemaah dan tanpa segan silu. Sumber pendedahan ini ialah daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih mengejutkan kita ialah dalam laporan ini, sebenarnya yang berlaku dalam video itu ialah difahamkan pertemuan berlaku selepas kerajaan negeri. Rakaman itu dipercayai dibuat awal tahun ini. Seorang ahli perniagaan yang wajahnya tidak kelihatan boleh didengar berbincang dengan para adun berkenan mengenai rasuah yang telah diberikan kepada setiap seorang daripada mereka. Oh, maknanya mereka ni bukan sekadar nak minta, tapi sudah ambil, sudah terima. Begitu cerita dia. Adun-adun ini sudah terima rasuah itu telah diberikan kepada mereka. Tetapi ahli perniagaan itu rupa-rupanya mahu minta bayar balik rasuah tersebut kerana kerajaan negeri tersebut telah membatalkan lesen projek tersebut. Ini menyebabkan ahli perniagaan itu menuntut para ahli atau para adun tersebut, ahli Dewan Undangan Negeri tersebut, berkenan mengembalikan wang yang telah diberikannya yang merupakan bayaran awal daripada jumlah sebenar yang dijanjikan. Ahli perniagaan tersebut juga memberikan kelonggaran kepada para adun terbabit untuk membayar balik secara ansuran. Aduh, kesian juga kan, sudah ambil, sudah makan atau sudah guna, adun itu terpaksa bayar balik, dan lebih parah lagi ada yang tak mampu bayar balik dan
Ahli perniagaan itu pula menawarkan ansuran, bayar bayar bulan-bulan lah nih kan. Aduh, memalukan sungguhlah. Sanggup terima rasuah, tak boleh bayar semula, sanggup pula. Ditawarkan lagi, bayar balik secara ansuran. Jumlah yang disebut mencecar ratusan ribu, dan dalam satu case seorang ahli politik veteran. Oh, ini satu lagi clue identiti adun tersebut, yaitu dalam satu case, kata laporan ini, seorang ahli politik veteran diingatkan dia akan menerima hampir 3 juta ringgit Malaysia jika urusan itu berjalan lancar. Rupa-rupanya ada ahli politik veteran yang diingatkan. Adakah ahli politik veteran ini pun terlibat terima rasuah tersebut? Dan dikatakan boleh menerima hampir 3 juta ringgit jika urusan itu berjalan lancar. Ewa, ewa, ewa. Beberapa adun mengaku telah menggunakan uang tersebut, manakala seorang lagi berkata dia boleh mengembalikan 300 ribu tanpa ansuran kerana jumlah tersebut kecil. Dalam salah satu video, ahli perniagaan tersebut ketika bercakap dengan seorang pembantu salah seorang adun mendedahkan ratusan ribu dalam bentuk tunai telah diserahkan kepada bos pembantu itu di pejabatnya, dan pembantu tersebut mengesahkan hal tersebut ada berlaku. Sumber itu berkata, apabila pemberi maklumat mendapat perlindungan, laporan akan dibuat kepada SPRM dan rakaman akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi memudahkan siasatan. Pemberi maklumat yang memiliki bukti video yang didakwa memaparkan beberapa adun membincangkan penerimaan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit, bagaimanapun mengaku dia bimbang mengenai keselamatannya karena skandal itu melibatkan individu berjabatan tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.